Cedok tak liyo. Orang habis baca tadi dah sudah. Oh. Okay, bab 8 bab 6 kita dah habis dah. Bab 7 kita tinggal tu pelan dong akan ni dia kena tengok awak lukis-lukis. Okay. Faham? Okay, bab 8 locus. Locus dalam dua dimensi. Buku teks tu kita tengok janji. Buku teks muka surat 198. 198. Okay, locus dalam dua dimensi. Dalam bab 8 ni awak ada dua standard kandungan. Yang pertama 8.1 locus 8.2. Locus dalam dua dimensi. Dua je standard. Kenapa belajar bab ini? Semua bab kita ada tujuan dia. Ya, sini. Semua. Pengetahuan tentang locus membolehkan seseorang menganggap atau meramal sesuatu jarak pergerakan atau berdasarkan syarat. Jadi locus ni lebih kurang kita nak kaji. Sebenarnya kita dah lalui dah macam pergerakan bola. Tapi ni secara formal kita belajar macam bola, macam kereta. Kereta bergerak macam mana? Kereta kalau dia lalu atas jalan raya, dia gerak macam mana? Selama ni. Kalau roket, gerak macam mana? Awak tengok. Pengetahuan am yang awak dah tahu. Kalau tu tengok Lee Chong Wei tu. Gambar. Kalau Lee Chong Wei, bola badminton. Shuttle tu. Dia gerak macam mana? Dia bergerak macam mana? Bila kita apa? Abang game dia tebah. Game dia atau dia akan jadi naik betul lengkung kan. Macam bola sepak. Macam mana pergerakan dia? Yang ni nak belajar. Okey. Yang kedua, konsep locus digunakan dalam bidang pembinaan, lukisan kerja, penerbangan, pergerakan satelit dan sebagainya. Maknanya kita tahu dah asas sesuatu benda tu macam mana pergerakan dia. Jadi benda-benda kalau kita nak buat lanjutan macam dalam bidang-bidang tu, kita tahu lah benda tu. Kita dah boleh tahu anggaran pergerakan dia macam mana daripada dia punya keadaan. Nampak tak? Ya, ni apa dia cerita pasal Lee Chong Wei je ni. Ok,
Okay, jago badminton negara Datuk Lee Chong Wei kini memegang rekod pukulan smash paling kencang sejak September 2015 apabila melakukan pukulan tersebut dengan kepantasan 408 km. Laju. Kalau kena tu. Ketika menjuarai kejohanan badminton terbuka Hong Kong 2015 yang berlangsung di Coliseum Hung Hom. Okay. Kelajuan pukulan yang dilakukan oleh Chong Wei ini telah direkod dan diukur dengan menggunakan teknologi Hawk-Eye. Nampak? Kamera aku beli yang telah digunakan dalam beberapa kejohanan utama sejak 2015 atau anda gerakan bulu tangkis adalah mengikut syarat tertentu. Okey, nampak? Teknologi itu bahagian lain. Okey. Yang ni eksplorasi zaman. Apollonius 2060 hingga 190 sebelum Masihi merupakan ahli matematik Yunani purba yang sangat berminat dalam mengkaji masalah lokus. Beliau telah membuat kajian atas jenis-jenis lokus seperti yang berbentuk garis lurus dan lengkung-lengkung tertentu. Manakala ahli matematik Yunani yang paling cemerlang dalam kajian lokus ialah Pappus. Sebelum TM tu 350. Kita tahu TM atau apa? Kalau SM sebelum Masihi, TM tahun Masihi. Dia ikut bahan-bahan lokus Pappus masih menjadi bahan kajian oleh pakar matematik hari ini. Okey, boleh tengok boleh scan tu. Okey, ini gerbang kata. Okey, kita masuk 8.1. Apakah yang anda faham? Memang kita tak faham lagi. Kita baru nak belajar kan. Apakah yang anda faham tentang lokus? Okey, standard pembelajaran ni 8.1 mengenal lokus dalam situasi. Tadi 8 orang, ada orang left dah ke? Mengenal apa? Tak bagi tu. Okay, nanti akhir kelas wajib bagi link kedatangan. Dia kira sebagai kedatangan kan ni. Mengenal lokus dalam situasi kehidupan sebenar dan seterusnya menerangkan maksud lokus. Okey, 8.1 tu je. Dalam ajar di sebelah sekeping pelekat warna yang ni. Pelekat warna yang ni. Tu. Bulat tu dilekatkan pada tayar basikal seperti yang ditunjukkan. Apakah bentuk yang akan dihasilkan oleh pelekat itu apabila basikal dikayuh? Agak macam mana bentuk dia? Pergerakan pelekat tu. Siapa boleh agak? Biasa benda ni kita dah belajar pun kita dah buat dah. Kalau tengok dulu cikgu letak kat basikal cikgu. Ni letak pun dia dekat ni, dekat lidi dia tu. Letak lapu. Lapu. Siapa pun letak keru kat lidi dia tu. Jadi ni kalau yang ada lampu nyala tu ni comel lah. Jadi macam mana benda tu gerak? Dia gerakkan pelekat tu. Guys. Hello. Kuliah garik sungguh cikgu ni. Ada macam ada. Cikgu kuliah garik ni. Okey, bulatan. Okey. Bentuk yang dihasilkan oleh pelekat itulah suatu bulatan seperti pada wajah di sebelah. Adakah bentuk ini mematuhi syarat tertentu? Diikut sebenarnya pelekat tu diikut kat mana dia berada. Dia berada dekat tayar. Jadi tayar tu pergerakan dia macam mana? Itulah. Okey, gambar wajah di bawah menunjukkan sebiji bola yang ditendang oleh siapa tu? Kadang kenal kot. Faizal. Penjaga gol JDT. Oleh seorang pemain bola sepak. Pergerakan suatu titik bola tersebut menghasilkan suatu lengkung. Ni pemain bola dia pun dia nak tendang striker. Dia tak belajar ni pun daripada pengalaman, daripada training dia, daripada mungkin dia ada belajar macam mana nak tendang bukan tendang lurus terik je. Teknik dia menendang tu, jadi dia menghasilkan pergerakan bola tu. Kalau awak tengok go yang dia hasilkan adalah lencong apa kak, dia semuanya bukannya dia cuba jaya je, bukan, dia ada teknik dia. Jadi dia dah kaji dah pergerakan bola tu macam mana. Jadi nak skor probability. Jadi aku merasa okey. Ni Allahyarham Datuk Muqtada Habib melepaskan tendangan kencang dari jarak 40 meter.
meter. Okey. Jadi bola nampak ditendang tu. Bola tu ditendang, dia akan naik, lepas tu dia naik. Lepas tu dia turun balik. Kan? Turun balik tu dia ada faktor lain ya, graviti ke apa ke. Okey, yang bawah tu gambar wajah di sebelah menunjukkan suatu roket yang sedang dilancarkan. Pergerakan suatu titik pada roket tersebut akan menghasilkan suatu bentuk roket lain pula. Tujahan daya tujahan api ni. Oh, ni pun naik ke atas je. Apa dia kena terus ke atas? Dia perlukan tenaga yang kuat sebab roket ni dia kena perlukan tenaga yang kuat. Bahkan nukleus tu dia nak menolak tujuan nak tolak roket tu atas terik, dia suruh dia nak keluarkan roket tu daripada atmosfera kan. Kalau tidak lepas tu barulah lepas daripada lingkungan tu barulah dia dah jatuh ke bumi. Dia akan terbang atas. Kalau tidak tenaga yang untuk menolak roket tu tak kuat, jatuh balik lah ke bumi sebab jadi locus ialah satu surehan atau lintasan oleh satu set titik dalam satu satah atau ruang 3 dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Okey. Yang ni cetusan minda. Ini bola yang dijarikan. Okey. Kita tengok contoh satu. Satu titik C dilukis pada satu sayap sebuah kipas yang sedang berputar seperti dalam wajah. Terang dan lakarkan lokus bagi titik C. Jadi sebenarnya lokus ni ikut keadaan benda tu ataupun ikut objek ataupun situasi lah. Tengok. C ni titik tu berada dekat sayap kipas. Jadi kipas tu dia bergerak macam mana? Dia gerak macam mana? Dia gerak dia pusing-pusing lah. Dia berpusing cara circle bulatan. Jadi lokus bagi titik C tu dah ikut pergerakan kipas tu. Kipas tu bergerak, dia gerak zigzag lokus dia gitu lah. Disebabkan kipas ni dia gerak secara bulatan. Ini sama. Jadi lokus bagi titik C tu akan membentuk bulatan. Sebab apa bentuk bulatan? Ikut jejari tertentu. Jarak jejari ni. Ikutlah saiz kipas ni. Dia letak kat mana? Contoh dia letak sini. Dia letak situ nampak warna hijau tak? Dia letak sini. Lepas tu ada yang kedua dia letak sini. Jadi saiz bulatan tu berbeza. Sebab apa? Kipas tu berpusing ataupun gerak dia daripada pusat ni. Pusat bulatan, pusat kipas. Ni pusat. Saiz tu mungkin A. Lokus bagi titik A besar ni. Ikutlah jarak dia berapa sini. Dia jarak ni dipanggil, dia akan membentuk jejari. Contoh 5 je 5. Saiz bulatan tu dengan jejari 5. Kalau B ni A. Ni B. Contoh jejari sini 5. Jadi jejari dia 10. 5 tambah 5 10. B. Jadi bentuk lokus tu bergantung pada jarak dia. Jarak daripada pusat bulatan tu. Okey. Dia memang kalau secara umumnya kita boleh buat bulatan je. Kalau dia bagi jarak maka dia ada saiz yang bulatan yang kita buat tu kena ada jejari dia. Keluar dah hilang. Okey. Uji minda 8.1. Terang dan lakarkan lokus bagi titik C pada setiap objek dalam wajah berikut. Tengok sebiji bola.
sebiji bola berpulsasi yang berguling sepanjang yang berguling sepanjang suatu satah. Jadi lakukan locus. Locus dia macam mana? Dia ikut ni lah. Dia turun macam mana? Locus dia gini. Kalau B, isi pada bandu. Bandu ni dia gerak macam mana? Ini kan bandu. Kiri kanan, kiri kanan. Lepas tu yoyo. Yoyo digerak macam ni. Yang sini. Permainan yoyo. Yoyo biasanya kalau secara normal ni kita ambil yang kebiasaan yang asas dia. Tak bawah gitu. Kalau ni gelongsor, yang di gelongsor. Dia ikut pada dekat mana titik tu berada. Okey, ni asas dia. Asas dia. Ikut titik tu berada dekat mana. Okey. Nombor 2, nyata dan lakarkan locus bagi satu titik pada sebiji kelapa yang jatuh dari pokok. Kita dah ambil lah faktor pokok tu gini ke bawah tu. Ni kalau pokok gini pun dia tetap akan jatuh secara menegak ke bawah ni. Dia ke bawah. Okey. Dia ikut pokok. Sebab graviti daripada atas tu dia jatuh straight, garis lurus, garis mencancang. Okey, sebuah kereta yang sedang bergerak di atas sebatang jalan raya yang lurus. Yang lurus, jadi kereta tu ni locus dia. Macam mana dia bergerak, macam mana dia gerak gini. Kereta. Ni yang warna hijau ni locus dia. Dia gerak lurus gitulah. Okey, seekor katak yang sedang melompat. Katak lompat kan ni. Itu Pak. Boleh? Okey. Contoh 2. Ajar di sebelah menunjukkan sebatang tiang MN. Tiang MN sekeping papan berbentuk segi empat tepat PQRS disambung pada tiang itu dengan keadaan papan PQRS boleh digerakkan. Okey, maknanya tiang tu statik. Papan tu kita boleh dinamik, kita boleh gerakkan dia. Okey, jika sisi PQ diputarkan sisi PQ diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang M ni, apakah bentuk 3 dimensi akan bentuk. Okey, nampak penyelesaian ni. Okey. Jadi apa ni gini? Yang ni papan kita. Papan. Jadi dia kata papan boleh papan sisi Q diputarkan mengelilingi yang bentuk silinder. Dia akan membentuk silinder sebab yang RS tu dia rapat tu tengah kat tiang. Okey. Contoh 3. Ajar di sebelah menunjukkan sebatang tiang MN. Okey, sama sekeping papan berbentuk semi bulatan PQR sambung. Okey, yang ni bentuk semi bulatan. Okay. Papan PQR diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang MN. Apakah bentuk? Jadi dia bentuk gitu, dia bentuk sfera. Okey, itu je. Okey, uji minda. Boleh Boleh faham Okey, kalau diam tu juga anggap faham je lah. Uji minda 8.1b. Lakarkan locus 3 dimensi
apabila bentuk dua dimensi yang dilorotkan diputarkan 360 darjah mengelilingi tiang ST. Kalau gini boleh pusing ya. Kita tengok daripada atas. Katanya ini dia akan jadi macam cone kot ni. Itu layani ni separuh sfera ni semi sfera sebab dia separuh. Okay, kalau yang macam saya akan pula ini lebih kurang silinder kalau yang papang yang macam contoh yang ni saiz dia atas dengan bawah sama panjang. Kalau yang ni dia pendek, dia akan jadi lebih kurang bawah. Dimensi bentuk gitu lah. Silinder yang atas dia diameter panjang lebih panjang daripada sebelah bawah diameter lebih kecil. Boleh? Ada 5 orang je. Apakah locus? Okay, locus dalam 2 dimensi. Okay, habis. Yang tadi tu kita nak kenal je locus. Okay, locus bagi titik yang berjarak. Okay, locus 2 dimensi. Okay, 2 dimensi. Apakah locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap? Okay, yang pertama dia ada 4 sebenarnya. Dia ada 4. Okay, yang pertama yang kita nak belajar locus bagi titik yang berjarak tetap. Jarak dia tetap dari satu titik tetap. Kita nak kaji apa? Locus untuk satu titik. Bukan satu titik. Locus bagi titik yang jarak dia tetap dari satu titik tetap. Okey. Mula yang kita nak tahu locus bagi satu titik yang jarak dia, titik tu, jarak dia tetap. Dia tak berubah-ubah. Contoh jarak dia 5 lah. 5 daripada mana? Daripada satu titik lain yang tetap. Titik tu pun dot gerak. Nampak tak? Okay. Tengok cerita Saminda je. Dia cerita Saminda ni macam satu macam aktiviti nak membuktikan benda tu, bagaimana benda tu terhasil. Jadi buat ni katanya kena buat ni baru nampak. Kalau tidak popang cikgu khabar kalau gini gitu je lah. Ni asal usul dia. Okay, standard ni untuk standard 8.2 ni memeri hal locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap. Okay. Okay, kalau daripada cetusan Minda ni, okay, kalau locus untuk suatu titik, atau suatu titik, mana-mana titik yang jarak dia tetap daripada satu titik tetap, ialah sebuah bulatan yang berpusat di titik tetap tersebut. Maksudnya contoh kita nak kaji titik A. Okay, ada titik A. Okay, titik A ni dia ada jarak dengan titik lain, titik B. Dia ada jarak dengan titik B. Titik A ni dia tidak tetap. Dia tidak tetap. Dia boleh gerak. Titik A ni boleh gerak. Tapi dia jarak dia daripada titik B tetap. Contoh kita bagi jarak dia 2 cm. Titik B ni tetap. Dia statik. Dia tak boleh gerak. Yang boleh gerak hanya titik A.
Jadi yang itu yang kita nak kaji. Macam mana locus bagi titik A yang jarak dia tetap. Maknanya sini 2 cm daripada titik B yang tetap. Dia tak gerak. Dia kerah situ, orang terkerah cokeng situ, kerah. Dia duduk situ, cokoh situ B tu, duduk situ je. Lepas tu ada titik A ni, titik A ni boleh gerak. Tapi kita nak cari locus titik A sebab dia boleh gerak lah kita cari. Kalau dia tak gerak, kita tak akan cari, kita akan jumpa locus. Locus ni pergerakan titik. Okey. Titik A ni jarak dia 2 cm. Dia tetap lah, dia tak boleh kejap 2, kejap 3, tak boleh. Dia kena tetap 2 cm daripada titik B yang tetap. Jadi jarak dengan titik yang titik satu lagi tu tetap. Dia mesti 2 tetap. Okey. Jadi locus dia, kalau daripada satu titik, kalau disebut cari locus bagi titik A daripada satu titik, disebut satu titik. Satu titik tetap disebut dimension satu titik tetap. Maka dia akan jadi locus tu bentuk bulatan. Sebab apa? Dia macam kita ni ada tiang. Ni ada tiang. Lepas tu tiang tertanah. Lepas tu ni tali. Ni tali. Ni tali. Okey. Ni kambing. Ni kambing. Kambing muncung mulut. Okey, kalau kita ikat kambing kat tiang tu macam titik B. Tiang tu tak gerak. Ada ke tiang gerak? Kita ikat kambing kat tiang boleh gerak? Boleh ke? Ada orang tak Cikgu tanya, tiang tak boleh gerak kan? Jadi tiang tu macam titik B. Dia tetap. Lepas tu tali tu, kita ikat kambing tu, tali tu tetap kok panjang dia. Ke boleh jadi kejap pendek, kejap panjang tali tu? Boleh tak? Kalau kita ikat kambing tu, maknanya tali tu tetap panjang tu kan? Jadi yang boleh gerak ni siapa? Kambing. Kambing itulah macam titik A. Titik A itulah maknanya kambing tu yang kita nak cari locus dia. Macam mana dia gerak kalau dia terikat di satu tiang yang tidak bergerak. Tiang tetap dengan jarak tertentu. Jarak tetap lah. Jadi, kalau dia daripada satu titik tetap, maka locus dia berbentuk bulatan. Sebab apa? Kambing ni dah lidah gila lain. Dia boleh gerak gini, paling maksimum boleh lari. Dia gagah paling ikut panjang tali tu. Jadi dia boleh gerak kan? Daripada musim gini lah. Betul tak? Pada musim gini lah. Betul lah, kadang-kadang digerak ke dalam sikit. Maknanya kita ikut maksimum. Digerak pergi mari dalam ni mari. Tak apa, ni abaikan. Maknanya yang cara umumnya, cara maksimumnya ikut panjang tali dia tu. Jadi pergerakan dia ini je lah boleh. Okay. Jadi untuk locus bagi satu titik yang jarak dia tetap dari satu titik tetap, dia akan sebut dari satu titik. Locus kita berbentuk bulatan. Yang pertama. Yang kedua. Okey, yang kedua. Jadi bagi contoh 4. Okey, contoh 4. Macam mana kita nak lukis? Bagaimanakah anda membina locus bagi titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap? Tadi lah. Okay, contoh 4. Bina locus bagi titik P yang sentiasa berjarak 3 cm dari satu titik tetap O. Nampak tak? Yang tetap ni apa? Jarak dia. Satu lagi titik. Jarak titik yang kita nak cari locus tu. Titik O tetap. Dia ni tak tetap P ni.
Jadi tandakan titik O. Lepas tu kalau bentuk bulatan, awak kena guna jangka lukis. Jadi awak kena buka lah. Kena buka jangka lukis tu. Bukaan dia ikut jarak yang dia bagi. Okey, macam kita nak bina satu bulatan. Jadi jarak tu automatik dia menjadi jejari. Okey, radius bagi bulatan tersebut. Jadi locus P tu, titik P ialah satu bulatan yang berjejari 3 cm yang berpusat pada titik tetap tadi. Ikut hati kalau disebut titik tetap tu A, maka A tu automatik menjadi pusat. Center kepada teka tu, pada bulatan tu. Pusat kepada bulatan tersebut. Okey. Habis. Gitu je. Ingat yang pertama, locus bagi satu titik, jarak tetap daripada satu titik tetap. Bila disebut keyword dia kat mana? Dari satu titik tetap. Dari satu titik tetap. Dengan jarak tertentu. Jarak yang tetap. Jarak tertentu lah. Okay. Habis yang pertama. Locus ada. Habis yang pertama. Okey. Yang kedua. Okey. Yang kedua kita nak kaji. Apakah locus bagi titik yang jarak dia sama dari dua titik. Kita nak kaji, kita nak tahu locus bagi satu titik, jarak dia daripada dua titik tetap. Kalau yang pertama tadi dari satu titik tetap, sekarang ni dari dua titik tetap. Keyword dia daripada dari dua titik tetap. Okey. Yang ni cetusan minda. Cetusan minda ni nampak ambil kertas kosong, jangka lukis, pembaris dan pensel. Kebanyakan locus ni dia sepatutnya kena guna jangka lukis. Sebab memang kena guna jangka lukis. Tapi dalam pemakahan, dalam penandaan dia tu ada dia terima juga. Patutnya ni kena ada tanda-tanda ni. Tak nak bagi. Ada. Yang ni dia suruh buat titik, dia suruh tandakan dua titik tetap. Dua titik tetap, sini dia buat P dan Q. Jarak P dengan Q tu 8 cm. Maknanya ada satu titik lain. Dia nak tahu locus titik lain tu, titik P dan Q ni tetap. Dia duduk situ, cokong situ. Jarak P dengan Q tu, dia macam ke awak ada 3 orang. Tak apa, cerita ni P dan Q tu tetap. Jarak dia 8. Lepas tu ada satu titik lain. Nak tahu locus bagi titik lain tu, satu lagi titik tu, supaya jarak dia daripada P dengan Q sentiasa sama. Macam mana kita nak buat? Sebab dia kata menentukan locus bagi suatu titik yang jarak dia sama dari dua titik tetap. Dia tak boleh nak ngelak. Tak boleh nak okey. Dia kena titik tu mesti jarak dia daripada titik P dengan Q tu sama. Dia tak boleh lari. Nak buat macam mana? Jadi kalau ikut cetusan minda ni, dia menggunakan kaedah pembahagi dua sama. Awak dah belajar masa tingkatan 1 kok. Geometri yang untuk membina sudut 60, 120, 45, 90 membahagi dua sama. Yang ni lah. Okay. Jadi cikgu baca ni lah. Secara generalisasinya, locus bagi suatu titik yang jarak dia sama dari dua titik tetap ialah pembahagi dua sama serenjang bagi garis lurus yang menyambungkan dua titik tetap itu. Maksudnya garis serenjang ni gini, awak dah belajar masa tu. Garis serenjang ni macam ada satu garis. Dok kira garis tu kan apa?
Contoh garis ni AB. Garis serenjang ni ada satu garis lain. Dia memotong garis tu. Dia memotong garis tu pada sudut 90 darjah. Ini dipanggil serenjang. Pembahagi dua sama serenjang tu maksudnya dia bahagi jarak sini. Ini sama. Kalau AB tu A ke B, A ke B 8, maknanya sini 4, sini 4. Dia bahagi sama. Sebab tu dia nama pembahagi dua sama. Dia macam awak ada 3 orang. Ada 3 orang. Si A, jarak dia dengan ni si B. Jarak si B. Jarak A dengan B 10 cm. Lepas tu ada seorang lagi kawan awak, si C. C ni A dengan B tu, A dengan B dia mesti statik ataupun dia mesti kedudukan dia mesti tetap. Dia tak boleh gerak. Jangan gerak ke mana-mana A dengan B tu. Cuma jarak A dengan B tu 10 cm. A dengan B jangan gerak. C je boleh gerak. Jadi C tu dia kena berjalan, dia kena lalu ikut mana-mana pun supaya jarak C dengan A, jarak C dengan B sama. Dia tak boleh tak adil. Dia nak lalu kan ni. Contoh dia lalu. Kalau lalu belah situ, dia dekat dengan A, jauh dengan B. Tak boleh. Lepas tu dia lalu belah ni. Jadi dekat dengan B, jauh dengan A. Tak boleh gitu. Dia kena sentiasa sama jarak dia dengan A dan dengan B. Jadi dia kena lalu kan ni. Dia kena lalu tengah. Terik sampai mana-mana. Jadi jarak dia sentiasa sama. Kita tahu sama. Begini, dia akan dapat jarak yang sama. Ni dia panggil pembahagi serenjang 90. Dia kena lurus lah. Lalu tengah-tengah. Dia tak boleh lekak dah. Dia tak boleh lekak ni. Tak boleh. Rapat kan. Tak boleh. Dia kena bahagi sentiasa. Maknanya dia kena lalu 5 cm daripada A, 5 cm daripada B. Okey, kalau dalam PT3 tapi awak tak ada dah. Awak buat dah PT3, tak apalah. Kalau menjawab PT3, soalan dia bina lokus bagi titik daripada 2 titik letak yang berjarak 10 cm. Kalau awak lukis, awak buat gini. Memanglah betul 5 cm awak. Tapi rasanya jaga tanda dia tu kalau tak ada ni tak dapat markah. Sebab apa? Yang tu awak bahagi 2 gitu. Cara manual gitu. Ditambah. Jadi pemeriksa dia nak menggunakan kaedah pembahagi 2 sama serenjang menggunakan jangka lukis. Kena buat kan ni? Ambil jangka lukis. Awak kena letak kat B. Contoh ada titik A, B. Ambil jangka lukis. Letak dekat A. Bukaan dia melebihi separuh. Jadi agak-agak kalau awak buka. Pensel. Jadi buka tu pensel. Buka tu lebih daripada separuh agak-agak. Jadi awak bukaan tu mesti tetap. Bukaan dia mesti tetap. Tak. Awi gerak-gerak tu jangan lupa. Kena ketatkan dia punya skru sini. Jadi lepas tu awak tanda atas satu. Buat 2 tanda. Lepas tu dengan bukaan yang sama,
letak pula yang tajam tu di B. Lepas tu awak pun tanda tempat yang awak tanda apabila awak letak dekat A tadi. Lepas persilangan sini. Lepas tu barulah awak garis sambung. Persilangan ni awak sambung, dia akan membentuk garis sepanjang 90 darjah pembahagi 2 sama sepanjang. Itulah kaedah menjawab soalan ni. Okey. Ada pengalaman lah jawab. Okey, habis. Tengok contoh 5. Bina lokus bagi titik P yang berjarak sama dari dua titik tetap M dan N. Dia bagi dah. Titik M dan N tu tetap. Jarak dia, dia tak bagi lah, tak apa. Dia bagi jarak pun tak penting. Tapi jarak dia. Tapi dia nak P tu titik yang boleh gerak ke mana-mana. Tapi dia nak gerak macam mana? Dia nak gerak supaya jarak P dengan M, jarak P dengan N, mama dan nenek tu, mama dan nenek, supaya jarak P dengan mama, jarak P dengan nenek sentiasa sama. Jangan sayang ke mama, pergi kat mama sikit, jauh daripada nenek. Tak boleh. Kalau sayang nenek, pergi kat nenek lebih dekat, jauh dengan mama. Tak boleh. Dia kena bahagi 2. Dia kena bagi 2 lah. Sama gitu. Tak boleh lekok gini, lekok gini, salah. Mula lagi kat nenek, tu balik mula tengah, salah. Jadi kaedah dia, tandakan 2 lengkuk kecil. Ini 2 lengkuk kecil ni. 2 lengkuk kecil menggunakan jangka lukis dengan bukaan lebih separuh. Lebih separuh saya kat bawah ni daripada panjang MN dari titik M. Mula-mula buat titik M tu. Tanda dulu 1, 2. Lepas tu dengan bukaan jangka lukis yang sama ni. Kalau awak gerak, bukaan tu berubah. Jadi salah. Dia akan lari lalu. Lepas tu bila kita buka jangka lukis tu, kita kena ketatkan dia. Pastikan bukaan tu tidak berubah. Tak gerak-gerak. Dia ketat situ. Okay. Lepas tu tanda persilangan. Jadi tanda tempat tadi kat yang kita tanda merah ni. Cari sini. Dia akan ada persilangan. Persilangan ni nama dia persilangan. Persilangan ni. Persilangan. Lengkuk dari titik N. Sambungkan kedua-dua titik persilangan dengan garis lurus. Kita akan dapat 90 darjah. Jadi garis ni lah kita dipanggil lokus. Ni garis ni lah dipanggil lokus. Lokus bagi titik P tersebut. Nampak? Okay. Contoh 6. Okay. Contoh 6 bentuk dia segitiga. Dia bagi PQR. Lepas tu tentukan lokus bagi titik X. Titik X dia tak duduk sini. Titik X tu boleh gerak. PQR ni tetap. Okay. Jadi titik X tu nak lalu kan? Nak lalu macam mana supaya jarak dia sentiasa sama. Dari siapa? Dari titik P dan R. Q tidak masuk campur. Tak masuk campur. Titik X tadi tu, tak ada X itu. X tu yang nak lalu. Maksud-olahnya kita lokus ni kita nak buat dia punya tapak kaki X. Macam X tu nak jalan. Nak jalan kat pasir. Jalan kat pasir tinggal tapak kasut kan. Macam lokus tu macam tapak kasut X lah. Tapak kasut X. Macam mana X tu nak jalan, nak gerak supaya tapak laluan dia tu dipanggil lokus, supaya laluan dia tu sama dari titik P dan titik R. Q dah masuk campur. Okey. Penyelesaian dia tengok. Lokus bagi titik X tu sama. Jadi Q tu awak dak nampak je Q tu. Jadi guna macam titik PR je ada. Jadi sini dia buat lokus bagi titik X yang berjarak sama dari titik P dan titik R ialah pembahagi 2 sama sepanjang bagi garis yang menyambungkan titik P dan titik R. Okay.
Jadi seolah-olah queue ni macam tak ada benda. Jadi awak guna kaedah yang sama tadi. Ambil jangka lokeh, tanda satu atas, tanda satu bawah. Dekat P pula, tanda satu atas, sambung. Bertulang kalau dia kena dekat Q tu. Okay. Oh, okay, habis. Okay, habis 2. Boleh okay. Habis 2, kita relax-relax sekejap. Sekejap. Okey, kita buka. Relax jangan gimana. Cikgu nak relax ni je. Kita ambil ada 2 locus sekarang. 2 locus. Okey. Okey. Tengok dekat chat tu, cikgu nak tengok awak ada tak cikgu kuliah garik cikgu ceramah ni awak ada tak sebenarnya. Tak apalah, masuk ke doc yang kita belajar tadi ataupun doc awak boleh tembok-tembok je lah, tak apa, sama je. Okey, kita ambil 3 minit je. Awak ada akaun blokek tak? Okay, tengok dekat chat tu. Siapa tak ada boleh guna je link tu. Tapi selepas ni kalau boleh awak sign up lah. Awak sign up boleh kumpul duit. Okay, kita main-main dulu sikit. Okay, join dengan link tu. Cikgu nak tengok ada orang tu kokok dia masuk. Dia masuk, tu lari nombor. Bukti dia ada, dia join lah. Ada. Oh, patut aja 6 orang masuk. Oh. Cuba lu. Kau boleh kau. Masuk dah. Fahmi, Soleh, Syah, 4 orang baru. Siapa ada? Fitri, siapa tadi khabar? Yang lain slow. Iman, lain. Tengah lagi. Ingat je ni, bulket ni. Awak pakai lain apa? Jadi kalau Google Meet boleh masuk, bulket ni senang je. Dia join. Fahmi, Soleh. Okay, Luqman masuk. Luqman. Siapa lagi dah masuk rumah? Siapa lagi ada rumah? Mama. Siapa lagi? Orang ada? 4, 6. Ada lah. 6 ni kan? Ada, cuba cek. Apa? Hilang? 9? Ya ke 9? Siapa dah join lagi? Tu Farih. Seorang lagi? Iman dah boleh ke? Okay, sekarang ada 8 orang dah. Tengok. 7 orang. 7 orang patutnya ada seorang lagi 8. Baru pula keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua sekali 9. Okay, kejap. Dia kata mula link. Patutnya kalau 9, 8 orang boleh masuk. Kalau 5 boleh masuk. Wah. 2, 3, 4, 5, 7. Boleh. Mari kita start. Okay, weh. Okay, kita start. Lepas ni awak sign up.
Ni kaedah dia. Nanti cikgu bagi kerja rumah awak main lagi ni. Dia benda awak ulang main solo. Okay, 3 minit lagi masa jawab soalan Malek. Lepas tu kita boleh ambil emas orang, boleh kumpul. Kalau awak main, awak boleh kumpul emas. Soleh dah dapat 100 go. Oh, kemas Soleh. Berapa dah? Cik dah 100. Hahaha. Berapa saat lagi? Siapa yang ambil emas cikgu tu? Aku nak ambil daripada emas apa ni? Dalam saat 8, 7, 6, 5. Dah habis. Oh, nombor 3 cikgu dapat. Fahmi. Okay, lepas awak dapat tu dia akan bagi token tau. Dia akan bagi duit. Lepas tu kalau awak ada account, awak sign up je. Cuma je nanti kalau cikgu bagi game, awak login je lah. Apa menang tu? Fahmi. Tengok mana dulu. Kita tengok report. Dah kita baru belajar dua jenis locus. 9 orang main. Okay, Fahmi. Jawab 4 soalan. Dia ada berapa soalan semua? Okay, salah satu Numan. Maknanya Fahmi jawab sikit je. Pelan-pelan. Numan jawab banyak. 13 kali. 4 kali. Salah tapi. Dia boleh tengok lah sini. Kalau nak tengok satu-satu. Soalan mana yang salah Fahmi? Tengok. PR ialah locus. Yang nombor 2 salah. Percubaan kali pertama. Locus berarti yang bergerak dengan keadaan sama. PR. Jawapan dia PR. Ajar 3. Okey, yang tu salah. Tengok ni soalan dia. Ni 10. Kita 40. Okey, 1 titik tetap jawapan dia. Yang kedua 1 titik tetap lah. Sebab dia 1 bulatan kan. 1 titik tetap. Yang kedua PR ialah locus. PR tu yang dilukis dah. Yang titik bergerak dengan keadaan sama dari titik mana? PQ dah. Yang ni kita tak belajar lagi. Tak apa lah. Yang ni yang keempat.
Yang ni kita dah belajar. Raja di atas menunjukkan sebuah wadah Ferris di suatu pesta ria titik X. Membentuk bulatan 10. Okey lah. Ya. 10 daripada 14. Lepas tu ada 5 soalan je ya. Apa kalau sebagai seorang atlet? Seorang atlet dia berlari 100 meter mesti ada garis lurus. Ya, kan lompat-lompat pula. Tu, macam mana dia berlari tu maksud dia. Macam mana dia berlari? Lurus straight je. Okay, nombor 5, apakah lokus bagi TO yang tersebar berjarak? Macam tadi lah. Clue dia dari satu titik. Nampak? Okay, dari titik bulatan. Boleh? Okay. 41 tu. Dia banyak part nanti bagi. Habis. Okay, yang pertama kita sambung. Faham Boleh? Oh, apa tu? Suara siapa gitu? Okay. Kita sambung yang ketiga. Dia ada 5. Yang ketiga, apakah lokus bagi titik yang berjarak? Jarak dia tetap. Dia semua dia guna jarak dia tetap dari satu garis lurus. Yang pertama tadi dari satu titik tetap. Yang kedua dari 2 titik tetap. Yang ketiga ni satu garis lurus. Satu garis lurus. Okey, kalau ikut contoh Saminda ni dia buat satu garis. Garis ni garis tetap ni, MN. Lepas tu ada titik, satu titik lain dia nak lalu ataupun dia nak jalan, nak gerak supaya jarak dia dengan garisan tu dengan garis lurus tu sentiasa sama. Kita boleh bayangkan macam garis ni macam dinding di rumah. Dinding. Kita nak lalu tepi, nak lalu supaya jarak kita dengan dinding ni sentiasa sama. Lalu gana? Lalu gini. ZZZ. Lalu gini. Lalu gana? Kena lalu. Terik lalu. Ikutlah. Jarak dia tu, berapa jarak kita dengan dinding ataupun dengan garis tu, ikut pada yang dia nak. Kalau dia suruh dia kata 3 cm, kita kena lukis satu lagi garisan. Ni garisan tetap A B. Jarak lokus titik ada titik dia nak lalu dekat garis AB ni, jarak dia sama. Jadi dia kata 2 cm. Jadi awak kena cari jarak ni 2 cm. Okay, lokus kita sini lah. Ni tapak laluan dia. Tak straight lah. Loki kena loki straight lah ni. Loki lurus. Okay, jadi kesimpulan dia, generalisasi dia, lokus bagi titik yang berjarak tetap dari satu garis lurus ialah garis lurus yang selari. Dia selari. Macam ada 2 kereta. Selagi. Dia lalu sebelah-sebelah. Jarak dia sama. Dia duduk tepi, seiring tepi sebelah-sebelah. Okay, lurus. Okay, tengok contoh 7. Contoh 7, ajar di sebelah menunjukkan satu garis AB. Dia lukis pada garis segi. Okay, dia akan biasanya soalan ni dia akan bagi satu kawasan lah. Satu kawasan bagi apa tu. Bagi garis tu. Maknanya dalam kawasan tu je lah. Segi 4 sama bersisi 1 unit 1x1. Pada rajah, lukiskan lokus bagi titik X. Titik X mana? Tak ada. Titik X tu yang nak gerak, nak lalu situ. Yang sentiasa jarak dia sentiasa 3 unit. Dia nak lalu mana? Lalu sebelah. Sebelah AB, nampak? Kalau titik AB, garis AB tu, garis tetap tu, dia duduk tengah. Macam AB ni bagi contoh, duduk tengah. Sebab tu jawapan dia ada 2. Sebab dia boleh loki dua-dua. Belah ni boleh. Belah ni boleh. Asalkan jarak dia ni 3 unit. Yang ni pun
3 unit. Jadi 2 jawapan dia. Kena lukis 2 lah. Kalau lah soalan ni, contoh soalan dia bagi gini. 4 ni AB, ni CD. Okey, dia kata lokus sebagai titik X yang jarak dia daripada AB 3 unit. Jadi AB duduk tepi. Jadi kita lukis sajalah 3 unit. Dari sini kena lukis tak? Tak payah sini. Sebab di luar kawasan. Sebab AB tu duduk tepi dah. Tak situ. Jadi kena lukis satu je lah garis dia. Untuk contoh 7 ni, garis AB tu duduk tengah. Jadi 2 lah. 2 kita belah dia yang selari dengan dia. Atas dia, bawah dia. Okey. Okey, yang keempat. Habis yang ketiga, yang keempat. Yang keempat pula, lokus bagi titik. Cuma lokus ni bagi satu titik je. Lokus bagi titik, kita nak cari lokus bagi titik yang jarak dia sama. Jarak sama dari dua garis lurus. Tadi satu garis lurus. Yang ni 2 garis lurus. Dua. Sekarang ni 2. Maknanya kalau awak duduk dalam bilik tu, 2 dinding. Dinding kiri, dinding kanan. Awak nak lalu guana supaya lalu macam mana, supaya nak buka macam mana, supaya jarak awak dinding sebelah kiri, dinding sebelah kanan, jarak awak dengan dinding tu sama. Dinding tu boleh gerak tak? Tak boleh gerak. Tu macam garis tetap 2 selari 2 dinding tu. Dia awak yang gerak, awak tu fokus. Peluang awak tu macam lokus. Yang awak nak lalu kan? Dia lebih kurang macam dekat ini CD. Kau nak lalu mana? Kau tengok kau jarak. Lalu gini. Tak boleh lah. Salah. Kita corner sikit. Kita rapat ke CD. 2 kali rapat ke CD. Warna hitam tu salah. Nampak? Ni bahagi 2. Nak bahagi 2 macam mana? Semua kena jangka. Dia sama macam pembahagi. Kita ambil tak ni. Lukis. Kita buka. Kita tanda sini. Tekan N, tanda sini. Bukaan yang sama. Tekan N, tanda sini. Copy. Guys. Okay. Dari kesimpulan dia, lokus bagi yang berjarak sama dari jarak sama dari siapa? Dari 2 garis lurus yang selari ialah satu garis lurus yang selari dan bagi pasangan. Yang keempat. Contoh 8. Ajar di sebelah menunjukkan segi 4 tepat ABCD yang dilukis pada grid segi 4 sama bersisi 1 unit. Huraikan dan lukis lokus X yang berjarak sama dari garis AB dan DC. Okay. X tu mana? X tu titik nak gerak situ. Dia nak gerak macam mana? Nak gerak, nak lalu, nak jalan dalam kotak-kotak tu supaya jarak dia daripada garis AB dengan DC macam dinding. Macam kelas nak lalu guna. Lenggok ulang-ulang ke gana. Dia kena lalu terik. Kat mana? Lalu tengah-tengah. Kalau soalan gini senang, tak perlu jangka lukis.
Dia ada petok dah. Dia ada berapa petok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi 6 bahagi 2 lah. Tengok-tengok. Ini 3, sini 3. Ini locus kita. Locus dalam ni lah. Kalau masa tahun lepas dia tanda ketah P3, lebih ni diterima kat ni. Jadi ikut protect ni lah. Buat dalam kawasan dia je. Okay. Jadi yang label ni pun satu. Label ni penandaan dulu. Kalau tak label pun kira dia terima. Kalau nak label pun nak tulis situ locus add. Okay lah. Takut banyak garisan kan. Jadi awak nak cover ke pemesa tu. Auto locus dia. Okay. Okay, kita dah ada 4. Yang pertama cikgu ulang balik Yang pertama locus bagi titik yang jarak dia tetap. Jarak dia tetap dari satu titik tetap. Okay, ingat kambing dekat tiang. Okay, locus siapa yang kita nak? Locus kambing. Locus titik lah kambing tu, the X. Titik tetap tu siapa? Tiang. Jarak tetap tu siapa? Tali. Okay. Yang kedua, locus bagi satu titik yang jarak dia daripada 2 titik tetap. 2 titik tetap. Siapa? Macam kita ada 3 orang kawan. 2 orang tu duduk statik. Duduk situ je 2. Jarak dia tetap. Jangan gerak. Aku nak lalu. Okay. Awak seorang ni nak lalu. Nak lalu supaya awak daripada seorang kawan awak A tu dengan B sentiasa sama. Jadi lalu tengah-tengah. Lalu tengah-tengah. Di antara dia tengah-tengah. Macam mana kita nak buat? Kena guna jangka lukis pembahagi 2 sama sepanjang 90 darjah. Kena bagi 2. Tak? Okay, lepas tu yang ketiga, satu titik locus bagi titik yang jarak dia sama, jarak dia tetap daripada satu garis. Satu garis yang atas ni. Yang ni 2. Yang ketiga, locus bagi titik yang berjarak tetap. Yang berjarak. Dia biasa kalau soalan ni dia akan sebut lukis ataupun cari locus bagi titik yang jarak dia berapa-berapa daripada satu garis. Daripada garis AB ke apa-apa. Dia akan sebut jarak dia berapa. Jadi awak kena cari ataupun 3 unit ke berapa unit ke. Okay. Yang keempat, locus bagi satu titik. Bagi satu titik tu jarak dia sama daripada 2 garis lurus. Dia macam 2 titik tadi. Yang ada 2 dinding. Dia sama kalau main dengan garis, awak anggap macam lalu sebelah dinding. Kalau satu garis lurus, lalu sebelah dinding. Sentiasa sama. Yang 2 garis lurus, macam duduk 2 dinding dalam kelas, awak lalu tengah-tengah. Okay. Itu. Okay, yang terakhir, locus bagi titik yang berjarak sama dari 2 garis lurus yang bersilang. 2 garis lurus yang bersilang. Bersilang tu gini. Bersilang. Okay, locus dia macam mana? Okay. Cetusan minda. Kesimpulan daripada cetusan minda ni, locus bagi titik yang berjarak sama dari 2 garis lurus yang bersilang ialah pembahagi 2 sama sudut. Awak dah belajar dah. Pembahagi 2 sama sudut macam mana kita nak buat. Guna jangka lukis pembahagi 2 sama sudut macam ni. 2. Ni biasa kita baca ni. Separuh. Dia pembahagi 2 sama serenjang, pembahagi 2 sama sudut. Kita letak kat sini, tanda sini dulu. Lepas tu letak sini pula. Letak dekat kita tanda warna hitam tu. Yang tajam tanda sini tanda sini tu kita akan dapat pembahagi 2 sama sudut. Kalau sudut ni 90, dia akan dapat 45 sini, 45 sini. Itu nama dia pembahagi 2 sama sudut. Jadi untuk garis yang bersilang ni, locus kita pembahagi 2 sama sudut. Okey. Bagi 2 sama sudut. Okey, contoh 9. Tengok contoh 9. Bina locus bagi titik X yang berjarak sama dari 2 garis lurus PQ dan PN. Okey, tu dia bagi dah. Dia bagi tu dia. Jadi ambil lah. Aku lukis. Awak buat gini. Tepung ada juga orang buat tanda dia malah nak buat gini.
Dia tanda ni. Kotak. Tapi bukaan dia mesti sama. Lepas tu baru dekat persilangan merah tu dia tanda pula sini. Kalau nak buat macam ni, dia buat senang sikit. Okey. Jadi persilangan sini awak letak tanda pula. Untuk tanda yang hitam ni, bukaan ni boleh berubah. Kalau buka lagi besar jauh. Ya. Okay. Untuk tanda dua tempat tu warna merah dan warna hitam tu, bukaan ni tak boleh berubah. Kalau untuk tanda warna merah dan hitam tu, bukaan lain-lain tak apa. Untuk dua tanda yang warna sama. Okey. Okey, habis macam ni. Jadi kalau untuk contoh 10 ni, segi 4 sama. Okey, jadi dia nak locus Y yang bergerak sama jarak dari AB dan AD. Tengok AB AD kat mana? AB AD di sini. AB. Jadi kamu cari sini lah. Yang ni sebab dia bagi segi 4 sama, tak perlu dah jangka lukis. Tak perlu sebab dia segi 4 sama, dia memang bucu ke bucu ni. Bucu ke bucu ni memang dah bahagi dua dah. Jadi buat lagi ni. Tapi kena tunjuk lah nampak dia buat ni. Kena buat jalan kerja. Ada juga orang buat nama je buat kali ni. Tapi diterima. Tapi yang asasnya kena buat ni. Kena buat ada tanda ni, jangka lukis. Okay, habis. Jadi kita ada 5 Okay, boleh kita ada 5 je lukis. Okay, yang ni tak apa. Masuk balik. Ya, maknanya untuk bab ni 5 ni je. Yang seterusnya dia gabung lah. Kalau buat maknanya satu tak dekat. Lepas tu kami tu dalam kelas. Gitu. Gabung. Okey. Lagi ada. Pula. Bah. Okay, dekat check tu. Ke salah. Tak cakap. Betul. Ayah. Tak apa. Saya masuk dah. Super chat siapa? Cukup dah hari mah. Cukup dah. Pak 7 seorang lagi. Ada dah orang left.
Lagi. Siapa? Ni hack orang. My friend. Baca molek dia ada masa lama kat tu. Clue dia dari mana? Dari kalau dari satu titik macam mana, dari garis PQPS tu dua garis tu. Kalau disebut dari garis PQ saja satu garis. Gitu. Tu dia. My friend wrote her. Mendahului. Oh, Luqman. Oh, cikgu tak dapat pergi Makkah. Betul boleh hack orang ni. Oh, nak hack Fahmi pula Oh, Fahmi cikgu ambil lah. Sorry Fahmi, cikgu ambil. Cikgu ambil duit awak. Jawab betul boleh hack. Kereta melintas. Oh, habis dah. Siapa menang tu? Jangan dah nak main lama. Dah. Okey. Dah nak mikir. Oh, si soalan tu cepat sangat. Oh, Luqman nombor 1. Oh, cikgu nombor 2. Luqman nombor 3. Okey. Okey. Tengok si lagi. Dah nak mikir ke? Belik tu biar lama sikit. Lama kecek. Tengok besar dia tu. Bagi 20 saat. 20 saat boleh lah kau. 30 saat lama sangat. Dan setiap soalan tu. Lambat. Sangat ialah bosan lama-lama. Kita main apa? Kalau battle ni kita main goal tadi. Oh,
Kingdom. Oh ya, battle ni dah kot. Tapi dia kena MA pula dia. Okay, link lah, kat link. Hah? Ya. Okay. Apa lagi tak masuk? Masuk lagi lah? Oh, okay, masuk lagi lah. Dan celapang. 8 orang je kau rumah kan? Okay. Tak. Curi gol. Tengok locus X dengan locus Y tu, di label tu. Oh ya, Mang. Cikgu ambil sikit. Mas. Oh ya, Mang. Cikgu ambil emas. Oh, ambil 9 je, tak apalah, memang ambil lah. Yeah, location. Cikgu mendahului. Ya, apa ni? Come on. Oi. Kuat ni cikgu. Wah, habis mah cikgu. Wah. Nak swipe. Silap. Bersedia cikgu swipe. Cikgu swipe dengan siapa ni ya? Rumah. Ambil emas awak.
Oh, cikgu mendahului tu. Come on lah. Oh, nothing. 8 3 2 Aneh. Isya mana ambil yang? Tu. Dia awak nak jawab betul, patutnya sweat balik. Oh, ala-ala je lah. Tadi yang kau apa ni? Ya. What? Okay, ni kena lawang 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 2 orang, tapi kita 8 orang boleh lah, 2 dalam 2 kalau ramai lagi, tapi ramai lama main-main sambil nak ingat benda yang sama, cikgu ulang-ulang benda sama, benda simple je sebenarnya. Kalau main boleh lah ingat lama-lama. Apa tu? Come on. Mayang. Nak pergi dah. Kejap je. Kejap je bagi. Okay. Orang yang nak masuk, Ma. Orang lagi siapa? Orang lagi. Tengok ada muzik dekat awak. Muzik geng kan? Seorang lagi, siapa seorang lagi? Okay, start. Okay, ni lawan semasa ni, ada 3 nyawa. Kalau salah, dia hilang nyawa dia. Okay, ni siapa tu? Okay, cikgu orang rumah ni. Okay, kalau... Okay, ada 12 sangat. Oh, saya sikit je. Tekan. Jawab. Jawab. Okay. Oh, cikgu kaluh tadi. Aduh. Kaluh habis nyawa. Habis nyawa satu. Aduh. Jawab laju, Dik. Dia kena jawab pantas dengan betul. Betul, Dik. Lah. Aduh, salah. Salah juga. Rupanya cikgu salah buka. Patut tak boleh tekan. Tinggal senyawa lagi. Bagi 3 nyawa. Soleh 3 nyawa. Kalah je tadi rumah. Oh, lawan Amir pula.
Okay, yang warna tu siapa yang warna jawapan dia betul warna hijau. Itu lah. Oh, ada nyawa lagi. Apa tahu. Betul. Okey, ya dah habis nyawa tu sebenarnya boleh jawab lagi tapi tak keluar lah. Ada yang menjawab biru 2 garis lari. Aduh. On cam. Oh, Amar tak ada dah nyawa. Fahmi tak ada nyawa dah. Oh, Umar ada 2 nyawa lagi tau. Orang soleh. Oh, dia orang soleh. Sedia soleh. Habislah nyawa soleh ni. Orang lain pun boleh jawab lagi. Jawab je. Yes. Bila nyawa soleh. Come on. Umar tak ada nyawa dah. Nak Umar menang. Jangan tajam. Tajam. Main tajam. Kalau. Dah cikgu kalau kau. Siapa final tu? Oh. Tu Locus tu lah, OQ tu. Oh, dah jawab. Masa pendek sangat tau. Dia sebab semua salah. Semua salah. Cikgu je betul. Ni final. Okay, ni final ni. Beda. Kalau ada akaun sendiri, awak boleh kumpul tu bertoken. Token tu Boleh. okay. Boleh. Tengok report. Report ni tengok report. Aku bagi link latihan. Yang ni apakah definisi locus? Pada satu set titik yang memenuhi syarat tertentu. Locus satu titik
yang berjarak tetap daripada satu titik. Clue dia dari satu titik. Clue ni dari satu tetap. Datang. Yang tetap tu titik mana? Titik 3 set titik lokal pada jarak tertentu. Inilah. Dari garis lurus. Clue dia dari garis lurus ni. 2 garis selari. Yang biasa lah. Kalau umum gini garis betul. Set titik yang sama dari 2 garis selari. Yang ni daripada 2 garis. Jawapan ni satu garis lurus yang sentiasa berada di tengah-tengah. Ini macam dinding kan, dinding kelas. Kanan kita dari tengah. Yang kelima, bentuk apa yang akan dihaskan oleh sumber yang sama jarak daripada 2 titik. 2 titik. Jadi pembagi 2. Bagi tengah 90 darjah bagi 2. Okey. Lepas tu nyatakan locus kipas. Datang. Lepas tu yang 7 dalam wajah garis QS. Ialah locus QS. Dan ialah locus bagi suatu titik yang bergerak dengan jarak sama dari titik dan titik A. Dan titik A. Okey, jawapan ni yang ni kena pilih banyak lama sikit kuasa silap. Okey, yang ni PR locus. PR ini sendiri tengah-tengah. Yang bergerak dengan kanan sama dari PQ dan PES. Okay. Oh ni tak ada orang jawab. Soalan ni tak keluar kot ni. Oh yang ni satu je. OQ ni OQ locus ni yang bersilang ni. OQ ni. OQ. Dia locus untuk garis bersilang ni. Nyatakan locus M. Locus M locus dengan kanan jarak ni sama dengan OA dan OP. Ni garis bersilang. Locus ni garis bersilang. Okay, gitu je. Okay. Ada satu lagi. Sekejap, satu lagi. Saya guna apa, nak edit sikit sebab masa dia masih pendek tau. Dah nak fikir tau. Okay. 30 saat boleh, 30 saat. Okay. Tu tak tahu. Ni kafe. Ni boleh. Ini. Yang ni tak main lagi. Bang, nanti bawa. Ada dah ikan makan? Ada. Pergi buat kerja dulu. Dah cukup lah.
Dua lagi tak? Hello? Kemang? Hello, Kemang? Hello, Kemang masuk dah tak? Hello, Kemang masuk dah. Hello? Terus tak lah. Ni apa tengah-tengah amal apa ni? Baca tengok molek soalan ni lama banyak dah. Ni soalan ni berulang-ulang jadi boleh lah. Oh, ni kau nombor 2. Ya, Lukman. Soalan ni sikit je. Dia kalau kita buat soalan-soalan panjang, dia main ni boleh ulang-ulang. Jadi kita boleh ingat lah, faham sikit. Okay. Apa benda tu nampak dah. Sebab dia berulang-ulang kan. Cuma cara soalan dia lain. Okay, tengok nombor 1 tu. Locus 2 titik yang jarak dia tetap nampak titik P dan Q. Titik P dan Q main 2 titik. Oh, betul ke? Oh, Lokmang. 2
2 titik. Jadi pembahagi. Kalau kita ingat 2 titik, kita lalu. Kita ada 3 orang kawan lalu tengah-tengah. Pembahagi 2 sama senjang. Dan ni mudah je. Kincir angin ni macam kipas lah. Kipas apa. Bulatan. Lepas tu betul belaka, tak ada orang salah. Belaka. Lepas tu lokus sebiji durian tu mencancang sebab dia 5 soalan je ni. Yang ni untuk soalan keempat je menunjukkan sebuah segi 4 JKLM dengan 2 sukuan tu kan. Dia tanya titik yang dibagi tu PQRS tu yang mana akan dilalui oleh pembahagi 2 sama senjang bagi JK. JK tu pembagi 2 sama senjang. Mana dia kat titik mana hok kena pembagi 2 sama senjang tu maksud dia. Kalau dia buat dia garisan ada pembagi 2 sama senjang, titik mana kena? Di titik tengah-tengah lah, titik Q. Yang kelima ni menunjukkan garis lurus KL. KL tu pada grid segi 4 sama. Titik A, B, C, D tu yang mana jarak dia sama. Awak kena tengok lah. Sama daripada K dan ujung dengan ujung. Jadi kalau tengok jarak macam B. B tu ni 3. Nampak? B tu jelas dah. Dekat dengan tu kan. Jauh dengan tu. C pun nampak tu. D yang center. Kalau A dengan D ni ada keliru sikit. Tapi tengok. D jawapan dia tu. Sebab dia segi 3 sama sisi tu. Nampak? Okay, boleh? Tekan Okay. Nanti cikgu bagi dalam grup. Ya, main ulang. Hari ni kita cikgu ajar bahagian 5 jenis locker. Sebelum akhir saya ada apa? Yang pertama 1 titik. Terus daripada 1 titik jarak tetap. Daripada titik jarak pun tetap daripada 1 garis. 1 garis macam dinding. Yang kedua 2 garis, 2 dinding dan kelas. Yang kelima garis bersilang. 5 tu je. Okey. Ada apa-apa soalan? Ingat ke kik lepas tu. Sampai di sini saja. Terima kasih. Okey, tak ada soalan. Ada soalan kita tangguh kelas kita. 2 jam kita cikgu ganti 1 jam. Kelas tu siapa yang tak ada juga upload kelas tu. Okey, terima kasih. Masuk kelas malam ni walaupun 8 orang tau. Link cikgu tak bagi lagi tau. Awal keluar kelas cikgu bagi dalam group lagi link kadiran. Apalah link kadiran esok. Apa kalau untuk sekolah tu awak tanda je kelas esok je kita hari. Jadi kita tangguh kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Saya bagi lagu apa link? Bagi dah link. Bagi. Buat kerja bang. Yang bawa ada. Buat dah. Belakang dah. Siap belakang. Yang bawa semua subjek. Bila? Apa tu nak buat ni lama. Nak buat cari tu. Besok. Nak ikut hari sekolah kena buat kerja sekolah. Lepas. Lepas buat siap semua Hari Khamis tu. Ha. Lepas tu. Ya kerja apa bagi lah. Tu kena buat. Dia main ni siapa? Main dengan abang dengan Iman ke apa. Matematik, sains. Buat apa komputer ni kena cah. Lepas tu